Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita melangsungkan slot yang telah dirancang oleh pihak Masjid Sultan Idris Shah II, yakni Masjid Negeri Perak, yang mana program ini dinamakan program Laman Ilmu. Dan alhamdulillah bersama-sama pada hari ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah yang bahagia Datuk Bandar Ipoh, yakni Datuk Rumaizi bin Baharin alias Mat Daud, yang merupakan Datuk Bandaraya Ipoh. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat Datuk? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria Datuk orang ni. Untuk makluman sidang pendengar dan penonton juga, Datuk Bandar Ipoh ini merupakan salah seorang ahli jawatankuasa takbir bagi Masjid Sultan Idris Shah II, ataupun lebih mesra dikenali dengan Masjid Negeri Perak. Dan program kali ini dalam slot Laman Ilmu, kita datangkan khas untuk membicarakan berkaitan dengan Executive Talk, yang mana setiap AJK akan memberi atau membincangkan core business mereka di agensi kerajaan, dan dalam masa yang sama peranan sebagai ahli jawatankuasa masjid di Masjid Negeri Perak, insya-Allah. Pada kali ini bagi Datuk Rumaizi akan membicarakan berkaitan dengan Bandar Bestari Sejahtera, dan ini merupakan slot yang ada kaitan dengan tanggungjawab Datuk sebagai Datuk Bandar. Dan bila mana kita membincangkan berkaitan dengan topik ini, suka saya mengambil atau memetik satu kerahsiaan dalam merancang bandar yang telah diterapkan atau dipandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannati 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur. Surah Saba ayat 15. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini ialah, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda, yakni yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun, yakni yang luas lagi subur, yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, yakni negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Selaras dengan itu, dalam pembinaan Bandar Bestari Sejahtera ini juga, tidak lain tidak bukan ianya akan meliputi rangkuman apa yang dinyatakan atau diistilahkan sebagai maqasid syariah. Dan saya kira gagasan yang telah dibawa oleh pihak kerajaan, bila mana kerajaan memperkenalkan konsep maqasid dan indeks syariah pada satu ketika dahulu, dan sememangnya saya yakin bahawa pentadbiran Datuk mengambil kira maqasid ini dalam membentuk, memandu dan menterjemahkan pelaksanaannya di pentadbiran ini. Oleh itu Datuk, saya juga dimaklumkan bahawa terdapat perancangan di pihak Datuk ataupun di pihak pentadbiran MBI dalam melaksanakan satu kajian Islamic City
2030. Alhamdulillah, perancangan ini amat baik sebab Islam itu adalah satu agama yang meliputi keseluruhan makhluk tanpa mengira ras dan agamanya. Jadi boleh Datuk kongsi sedikit dengan para penonton kita dengan apakah yang ingin dibawa, apakah yang dimaksudkan dengan Bandaraya Bestari Sejahtera, terutamanya dalam lingkungan yang diistilahkan Islamic Smart City. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya konsep Bandaraya Bestari tadi itu adalah sebahagian daripada domain dalam rancangan Bandaraya Ipoh untuk menjadikan Bandaraya Pintar menjelang tahun 2030. Dan salah satu dia panggil subdomain yang akan diterapkan adalah subdomain berkaitan dengan kaedah bandaraya Islam. Ya? Alhamdulillah. Jadi kita jangan lupa tamadun Islam ni ada banyak bandaraya-bandaraya yang maju yang telah wujud. Ya? Kalau kita baca mulanya Bandar Madinah di zaman Rasulullah. Kemudian bandar Syria Damsyik di zaman Umayyah. Dan kita ada bandaraya besar Baghdad di zaman Abbasiyah. Dan kita jangan lupa bandaraya yang masih lagi dikagumi di Eropah, iaitu bandaraya Alhambra di zaman kerajaan Andalusia di Spain. Ya. Jadi saya rasa elemen-elemen bandaraya ini boleh kita terapkan di dalam bandaraya Ipoh sebagai salah satu subdomain dalam menjurus kepada Bandaraya Pintar 2030. Dan suka saya maklumkan juga di dalam dunia ni ada satu badan namanya Islamic City Foundation yang bertempat di Amerika Syarikat. Tahun 2019 Islamic Foundation Index meletakkan negara New Zealand sebagai negara yang mengamalkan konsep Islamic City terbaik di dunia. New Zealand atau? New Zealand. Alhamdulillah. Dan bandar ibu negara New Zealand itu Wellington sebagai satu bandaraya Islamik yang terbaik. Dan kita kena ingat negara ni bukan negara orang Islam pun. New Zealand ni majoritinya saya ingat bukan orang Islam tu kan. Jadi kalau mereka boleh, mengapa Bandaraya Ipoh yang pada pandangan saya 40% penduduk Ipoh ni mengandung orang Islam, kenapa kita tak boleh buat? Ada persoalan saya. So saya kata kalau Wellington boleh buat sebagai satu bandaraya, Ipoh boleh. Dan konsep yang kita fikir tentang tamadun, kita ambil macam mana Damsyik dan juga macam mana Baghdad satu masa dulu. Perkara yang ambil dalam tamadunnya adalah berkaitan dengan boleh diterima oleh semua. Contohnya Islam menggadakkan menjaga alam sekitar. Dia Alhambra, mengapa dia hebat di Eropah? Kerana Alhambra pada waktu itu adalah satu bandara yang paling bersih di Eropah. Air sentiasa mengalir di Alhambra dalam keadaan yang suci. Okay? Kalau waktu itu kota Paris di Perancis pada waktu itu, airnya sangat kotor. Pada waktu abad Alhambra abad ke-13. Alhambra Andalusia waktu itu mempunyai bandar yang bersih. So inilah perkara-perkara yang saya fikirkan, dan juga negara yang sentiasa melihat kepada kebajikan awam seperti mana yang dibuat oleh New Zealand. Ya, New Zealand tak ada ramai orang tidur tepi jalan. Kerajaan tempatan dia akan ambil jaga. That is an element of Islam. Kebajikan dijaga. Kebajikan dijaga. So that is an element of Islam, dan itulah hala ketujuh kita. Selain daripada kita menjadi bandaraya yang maju, bandaraya yang ada kehebatannya, dalam masa sama juga elemen-elemen software-nya tu, elemen kejiwaan itu kita pertahankan. Itu ke awal saya. Baik. Menarik apa yang Datuk sebutkan. Sebuah negara yang majoritinya bukan beragama Islam, tetapi elemen pentadbiran kehidupannya lebih kepada satu kehidupan yang diterap ditonjolkan oleh Islam. Alhamdulillah. Rentetan itu Datuk, saya tertarik dengan apa yang Datuk sampaikan tadi, dan saya teringat ketika dalam pentadbiran Datuk, Datuk bersama ahli majlis ada
mengunjungi ataupun ziarah ke masjid-masjid di bawah pentadbiran bandaraya. Saya kira mungkin ini gagasan yang Datuk nak bawa, dan kajian yang dibuat akan lebih menyeluruh. Boleh sedikit Datuk kongsikan apakah ziarah yang berlaku ke masjid-masjid di sekitar pentadbiran bandaraya Ipoh itu, apakah hasrat, apakah gagasan yang ingin diterjemahkan kepada seluruh masyarakat, termasuk juga masyarakat bukan Islam, sebab Islam tidak membezakan antara kaum dan agama. Boleh Datuk kongsikan sedikit berkaitan dengan apa yang telah Datuk laksanakan, mengunjungi, menyantuni pentadbiran masjid dan anak karyanya. Okay, pertamanya apa yang kita buat ni bukanlah benda yang baru. Cuma pada pandangan saya, masjid ini sebenarnya kita nak jadikan dia sebagai center of movement, pusat gerakan. Jadi saya nak pergi masjid tu ke apa? Kalau boleh saya nak jadikan masjid tu, kalau contoh semalam pun saya ada mesyuarat ni bang, tempat-tempat masjid ni ada macam konsep pendidikan, free wifi semua tu. So anak-anak muda apa ni, kita akan mula pergi ke masjid. Lepas tu mula berbincang tentang perbincangan intelektual di masjid. Bukan sekadar masjid ni untuk bincang melibatkan agama saja. Intelektual, kemajuan. Sebab itu dalam salah satu konsep yang saya nak bawa dalam Islamic Smart City atau bandar ni dipanggil Bandar Bestari Sejahtera, kita mau gerakkan IR 4.0. So dalam IR 4.0 punya industri, yang paling penting sekali adalah talent ataupun bakat manusia. Jadi untuk membangunkan bakat manusia, saya cadangkan dibangunkan di masjid. Alhamdulillah. Ada sebab. Hari ini kita ada ramai orang ada bakat manusia yang belajar tinggi tapi akhirnya terlibat dengan rasuah. Betul? Kita ada ramai bakat manusia yang hebat dari segi teknikal tapi akhirnya rosak akhlaknya. Tapi kalau dia bermula di masjid, insya-Allah dia ada bakat teknikal dan kejiwaan itu mungkin lebih baik. Itu saya punya pandangan. That's why saya kata kita mesti mulakan bangunkan bakat manusia di tempat yang baik. Hasrat Datuk seolah mengembalikan fungsi masjid sebagaimana satu ketika dahulu. Pusat intelektual, ekonominya perundangan. Yes. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton dan pendengar sekalian, kita berhenti setakat ini dahulu dan kita akan kembali selepas siaran ini, insya-Allah.
Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT bertemu kita ke siri yang seterusnya. Jadi Datuk, dengan apa yang telah Datuk kongsikan tadi, sudah tentu saya kira ada suatu matlamat ataupun objektif yang ingin dibawa oleh pihak pentadbiran MBI. Saya kira kalau kita lihat di Bandar Raya Ipoh ni, netizen memberi satu julukan kepada Bandar Raya Ipoh, bandar hipster, kan? Jadi dengan gagasan yang akan dibawa ini nanti, sebenarnya apakah matlamat utama yang ingin digagaskan, digarap oleh pentadbiran Majlis Bandar Raya Ipoh untuk menjadikan Ipoh ini sebagai satu bandaraya bestari sejahtera? Silakan, Tok. Dia sebenarnya kita masih lagi selaras dengan apa yang diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu menjadikan bandaraya kita ni di bawah program SDP atau Sustainable Development Program, yang mana program ni melihat pada keseimbangan antara pembangunan fizikal dan juga pembangunan rohani. Jadi bagi saya, kalau kita melihat kepada hipster city dan pembangunan yang kita pergi, dan memang arah Bandar Ipoh salah satunya, kita mau pergi kepada sektor perkhidmatan, ya, beralih pada sektor perkhidmatan, yang mana pelancongan salah satu perkara yang kita fikirkan boleh menggerakkan ekonomi dan sosial kita. Namun di bawah SDP program tadi, di bawah hipster program juga kita perlu melihat kepada sasiah dan rohani. Bagi saya, kalau kita membangunkan sektor pelancongan ataupun sektor hipster tadi, saya rasa tak salah ianya selari dengan pemikiran bandaraya yang kita sebut sebagai bandaraya Islam tadi. Ya. Yang mana kalau kita lihat pelancongan berasaskan Islam, saya ambil contoh salah satu negara yang boleh buat ni, Abu Dhabi, bandar dia. Dia menjana pelancongan sangat besar, 3 kali ganda daripada KDNK dia. Tetapi dia masih lagi mengekalkan identiti sebagai sebuah Islamic city dia. Sebab UAE ni dia special. Dia sebenarnya ada 7 city digabungkan jadi satu kerajaan. Dia bukan 7 negeri, 7 cities. Jadi maknanya kalau Abu Dhabi tadi di bawah negara UAE, United Arab Emirates tadi boleh buat, saya rasa Ipoh boleh buat. Yeah. Kan? Dan saya rasa kalau ada model yang baik, kan, saya rasa kita boleh terapkan. Ya? Bukan saja model di sekitar negara Malaysia, tapi di seluruh dunia. Dan hari ini kita bercakap banyakkan negara, contohnya Macau, juga bercakap tentang pelancongan Islam. Ya? Islamic tourism. Macau bukan majoriti orang Islam. Pentadbirannya ditadbir oleh kaum Cina lah kot, dekat Macau. Tapi dia bercakap tentang Islamic tourism. Jadi saya fikir Ipoh boleh buat begitu. Tapi dalam sama, kita benarkan juga, bukanlah makna kita mengikat, tapi kita benarkan juga, tapi ada falsafah dan dalam bahasa ini kata roh lah. Roh kepada pemantapan agama. Sebab saya kata di mana-mana dunia kita tak mahu esok terlalu sangat pergi pelancongan, esok banyak pula nisbah drink and drive berlaku. It's a problem. Ya, it's okay. Baik. Andai itulah yang direncanakan, saya kira ia juga tidak lari daripada apa yang Allah nyatakan dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 40 yang dirujuk berkaitan dengan bandaraya pintar. Jadi saya kira dengan penjelasan ataupun perkongsian yang telah Datuk nyatakan tadi, ianya tidak lari dengan gagasan yang Allah telah garapkan, telah pandukan di dalam Al-Quran Karim. Saya ingin kembali balik kepada apa yang Datuk nyatakan berkaitan dengan 3 domain tadi. Jadi dengan penyelarasan kepada konsep bandaraya pintar itu, apakah yang pihak pentadbiran bandaraya nyatakan dengan perlaksanaan kepada dasar 3 domain itu? Okay. Boleh Datuk kita kongsi bersama pendengar yang mengikuti rancangan ini. Okey, 3 domain utama tadi saya mula saya sebut dulu.
Pertama, domain kita berkaitan dengan digital transformasi IR 4.0. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, domainnya berkaitan dengan talent ataupun bakat ataupun sumber manusia ataupun human capital. Yang ketiga berkaitan dengan keuangan. Ya. Okay, keuangan. Okey, macam saya kata tadi, bagi memberi visi maju, sebab Ipoh ni visi dia ada 3. Ipoh, bersih, hijau dan maju. Bagi menjana Ipoh kepada maju, visi menjadi bandaraya maju pada tahun 2030, ya, kita perlukan kepada industri yang sealiran ataupun sezaman dengannya. Jadi industri yang kita lihat akan berkembang pada masa depan ni adalah industri digital. So saya rasa kalau bandara Ipoh mau kekal maju, dia perlu menceburi industri digital. Sebab saya kata tak guna sebuah bandaraya tu hijau ke apa ke, tapi dia gagal mencipta peluang kerja. Orang akan keluar pada bandaraya. Ya. Jadi untuk membolehkan dia kekal, dia perlu wujudkan peluang pekerjaan, dan sektor yang akan pergi ke hadapan ni adalah sektor berkaitan dengan digital. So itu sebab kita perlu bangunkan digital, dan digital yang boleh kita bangunkan sebab kita ada niche yang berbeza. Kita pergi kepada Islamic digital. Benda baru dan ramai orang akan pergi. Kita kena jangan lupa dunia ada lebih kurang 1.6 bilion masyarakat Islam kalau tak salah saya, dan juga dalam pada itu konsep Islam itu meliputi bukan saja orang Islam, malah orang bukan Islam. Jadi saya rasa kalau kita ambil the first and the second layer, mungkin dunia yang berpergi kepada digital ini, Islam dan bukan Islam, mungkin melebihi 4 bilion atau 5 bilion. Kan? Daripada 7 bilion penduduk kita, dunia lebih kurang kan. Yeah. Jadi maknanya kalau ini berlaku, maka saya rasa Ipoh akan menjadi bandara yang hebat. Saya cuba nak ingatkan, Pakistan sekarang ni sedang memulakan Islamic digital. Ini bukan benda yang pelik. Pakistan sedang mulakan. So kalau kita lambat, Pakistan akan mendahului kita. That's why. So that's why kata bandara Ipoh kena bergerak kepada digital industry niche on Islamic digital. So, kalau kita nak bersaing dengan total digital industry, saya takut kita bersaing dengan India, bersaing dengan Amerika Syarikat, bersaing dengan China. Yeah. This is giant economy. Saya ingat ni Islamic ni kita. Matilah kita kan. kalau takat Islamic digital ni, takat ni dengan Pakistan saja. Saya rasa boleh lagi kot. Kita boleh compete lah. Dulu kita main hoki pun boleh menang dengan Pakistan kan. Ya. Okay, kita boleh main hoki dengan dia. Itu satu perkara. Okay, yang keduanya, industri digital sebenarnya bukan sangat industri yang kita perlukan infrastruktur yang besar. Sebab Malaysia, seperti kita tahu, kita secara umumnya sudah ada infrastruktur yang baik. Secara umumnya kan. Tetapi kita ada masalah dengan bakat, talent. Sebab industri ini, dan apa-apa industri masa hadapan, sangat memerlukan manusia yang kreatif. Jadi bagi membolehkan itu, betul lah kalau kita boleh import bakat-bakat dari luar, bayar rugi lah, tapi rugi negara. Jadi saya rasa kita perlu bangun bakat kita, anak tempatan kita sendiri. Jadi yang ini saya rasa kita perlu ambil satu tindakan, sebab itu bakat adalah satu elemen kedua dalam Islamic City. Mengapa saya kata bakat ni penting? Macam saya kata tadi, kita mungkin boleh melahirkan ramai expert. Tapi kalau you tak ada elemen Islamic tadi, roh Islam tadi, banyak dah kita dengar. Ini bukan saya nak kata walaupun kan, orang yang pandai, yang bijak ni terlibat dengan macam-macam. Antara yang kita dengar rasuah lah kan. Tapi macam-macam lagi. So kita tak mau tu. Kita mau bakat yang ada yang ni, bakat yang kita keluarkan ini, bakat yang lahir ini dapat menjadi pembimbing juga pada masyarakat. Mereka bukan saja pakar arif dalam bidang mereka, tapi mereka boleh jadi pembimbing. Boleh jadi role model. So, walaupun sektornya sektor kreatif, tapi jiwanya penerapan Islam total. Total. Alhamdulillah. Jadi yang ini yang saya nak katakan, mengapa kita perlukan. Dia meliputi, kalau Smart City 2030 hanya nak melahirkan talent, Islamic City menjadi lengkap dia, melahirkan yang ada roh. Saling melengkapi. Alhamdulillah. That's why the balance itu. Yang ketiga, saya kata tentang pengurusan keuangan. Keuangan tadi. Saya bukan nak kata begitu. Saya mau melihat
saya tak mau lihat bandaraya ni dia menjadi terlalu kapitalistik. Maknanya pengurusan keuangan ni hanya melihat keuntungan semaksimum mungkin. So industri yang datang ni, katalah industri digital yang datang ni hanya melihat untung saja. Sebab dalam Islam dia bukan itu. Dia melihat syarikat itu untung, dia mesti sumbangkan sebahagian kepada komuniti. Yang ini yang saya mau melihat. Syarikat-syarikat atau company tadi bukan sekadar diuntung, tapi dia nyumbang pada kerajaan untuk membantu komuniti. Contohnya membantu gelar negangan. Macam tadi Ustaz kata masa kita bincang dia tu, kaum ibu tunggal, anak yatim. Mungkin bukan lagi kerajaan, tapi syarikat buat untung tadi boleh membiayai melalui CSR atau apa. Jika semua komuniti ni buat, bandaraya ini akan lebih cepat maju. Inilah yang telah berlaku di zaman bandaraya Islam dulu, macam Baghdad, Alhambra macam saya cakap tadi. Kebanyakan unsur sedekah dan wakaf ni dibuat oleh orang-orang kaya, corporate Islam pada waktu itu. So the element of sedekah dan wakaf ni kalau boleh kita masuk dalam pengurusan Islam. Maknanya Datuk, peranan perlu dimainkan oleh semua pihak. Bukan sekadar pemerintah atau pentadbir itu, tetapi pihak-pihak lain, korporatnya, mereka yang berdampingan dengan masyarakat di bawah perlu berperanan. Maknanya bila semua seiring membantu, maka apa yang dirancang akan berlaku sebagaimana yang dirancang. Saya tertarik dengan konsep wakaf tu. Namun mungkin kita berhenti sebentar dan kita akan sambung pada siri yang seterusnya nanti insya-Allah. Hayya 'alal falah. Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak. Kerja-kerja pembinaan masjid ini telah dimulakan pada 16 Mei 1966 dan batu asas telah diletakkan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak yang ketika itu menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 27 Oktober 1967. Masjid ini telah dirasmikan oleh penamanya Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Shah II, iaitu Sultan Perak yang ke-33, bersempena dengan ulang tahun baginda yang ke-54 pada 11 Syawal 1398 Hijrah bersamaan 15 September 1978 Masihi. Ianya terletak di atas sebidang tanah seluas 2.3 hektar. Masjid ini berbentuk segi empat tepat bersaiz 84 meter panjang dan 42 meter lebar. Masjid ini juga berhampiran dengan Ibu Pejabat Kontijen Polis Perak, Stesen Kereta Api KTM Ipoh, Pejabat Pos Besar Ipoh, Stesen Bas Ipoh dan Dewan Bandaraya Ipoh. Menara masjid ini yang berketinggian 31 meter juga dihiasi panel LED perkataan Jawi Masjid Negeri Perak yang akan bersinar di waktu malam. Masjid ini mempunyai 44 buah kubah yang mengelilingi sebuah kubah besar dan merupakan keunikan bagi masjid ini. Alhamdulillah, sidang pendengar dan penonton sekalian, kita kembali kepada segmen seterusnya. Datuk, saya tertarik dengan apa yang Datuk war-warkan tadi. Maknanya konsep yang ingin dibawa ada konsep kehijauan, ada konsep kebersihan dan ada konsep kemajuan. Dan ini sebagaimana yang saya maklum tadi, garapan di dalam surah Al-Kahfi itu ada, dalam surah An-Naml itu ada, dan ada juga dalam surah Al-Quraish berkaitan dengan takbir uruh ataupun exchange trade platform. Jadi saya kira dengan gagasan maqasid syariah yang dibawa dan elemen-elemen yang kita rungkaikan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti mana
dalam surah yang dinyatakan tadi, sudah pasti ada satu langkah yang telah direncana oleh pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh. Boleh Datuk huraikan sedikit ataupun kongsikan dengan pendengar kita, terutamanya kepada warga Majlis Bandaraya Ipoh. Apakah langkah yang akan dilaksanakan oleh pihak pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh untuk menjayakan gagasan Ipoh sebagai bandaraya bestari sejahtera dan khususnya meliputi dalam konsep ataupun skop Islamic Smart City? Sila Datuk. Okay. Pertamanya, terima kasih Ustaz. Ya. Pertamanya, kita sekarang ni dah melantik satu konsultan, iaitu di bawah Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Alhamdulillah, universiti kita. Saya. Dia dah buat kajian berkaitan dengan apa bandar bestari tadi tu, bestari sejahtera. Dalam masa sama juga kita sebelum ni ada melawat satu bandar, iaitu bandar Kota Baru, Majlis Bandaraya Kota Baru, sebab dia ada branding sebagai bandaraya Islam, dan kita juga dah ambil dia punya beberapa isi penting, dan juga kita juga dah bertanya, buat town hall dengan beberapa NGO Islam untuk kita melihat apa dia. So perkara-perkara ini kita akan garap dan kita mungkin masukkan dia sebagai salah satu elemen ataupun salah satu sub perancangan di bawah rancangan tempatan daerah pengubahan Bandaraya Ipoh 2021 hingga 2035. So dia akan jadi satu dokumen perundangan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa. Jadi perkara ini sedang kita laksanakan dan sekarang ni memang kita dalam proses kutipan data dan juga kalau tak ada arah melintang pelantikan rasminya tu mungkin kita boleh buat lewat-lewat pun awal tahun depan. Yeah. Sebab 2021 hingga 2025 kalau boleh pelaksanaan itu akan dibuat. So itu adalah arah kerangka kerja kita yang kita sedang laksanakan. Itu Ustaz. Maknanya yang Datuk nyatakan ini, yang Datuk kongsikan ini seperti mana apa yang telah direncanakan. Saya rujuk di Facebook Majlis Bandaraya, ada webinar bersama NGO Islam. Ya. Saya kira ini antara elemen dengan apa yang Datuk kongsikan tadi. Okay. Jadi Datuk, andai itulah gagasan Islamic City, satu nama yang gah, dan kita pun memang majoriti di Malaysia adalah terdiri daripada umat Islam. Dan ada juga bangsa dan penganut agama-agama lain. Andai kita rujuk kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana membuka atau menjadikan Madinah sebagai sebuah kota Islam dalam penduduknya yang kepelbagaian bangsa dan agama. Maknanya sinonim dengan kita di sini ada masyarakat majmuk. Jadi boleh Datuk kongsikan, Malaysia sebuah negara Islam dan agamanya adalah agama Islam secara rasmi. Ipoh salah satu bandaraya di Malaysia itu. Jadi apakah dengan kerangka yang telah Datuk kongsikan tadi, dengan pelbagai-pelbagai agenda ataupun dasar yang telah dibincangkan bersama, di Ipoh sendiri sebagai pentadbirnya, apakah yang boleh kita rencanakan, boleh pihak pentadbir Datuk rencanakan untuk menjayakan dan memberi faham kepada masyarakat yang bukan Islam, gagasan ini bukanlah untuk orang Islam semata-mata. Gagasan ini adalah untuk seluruh penduduk negara dan khususnya warga negeri Ipoh, warga bandaraya Ipoh. Sebab Islam akan santuni keseluruhannya. Jadi tidak lari, pihak MBI juga akan menyantuni keseluruhan warga Ipoh tanpa mengira bangsa, ras dan agamanya. Jadi itu satu yang memang direncanakan dalam agama kita, dan syariah compliance juga tidak lari dalam kesemua aspek kehidupan kita. Jadi saya kira perencanaan ini agak baik, cuma mungkin penghuraian yang lebih detail sedikit
dengan agenda-agenda yang telah Datuk nyatakan tadi untuk menjayakan pelaksanaan tersebut. Silakan. Pertamanya kita kena ingat asas ataupun kebanyakan foundation atau asas yang kita gunakan dalam Bandaraya Bestari ni, BBS ni katakan, adalah kita ambil daripada Islamic City Foundation yang berpenggalan di New York, Amerika Syarikat, yang dah diterima pakai oleh 160 buah negara. Yang saya kata tadi, New Zealand nombor 1. Ya. Jadi kita kena faham Islamic City Foundation ini sendiri yang diiktiraf oleh United Nations adalah merangkumi negara-negara bukan Islam majoriti. Ya. 160 negara daripada lebih kurang negara dan 205 lebih kurang kan. Jadi maknanya konsep Islam ini tamadun dia dalam konsep tamadun Islam perbandaran ni telah diterima oleh majoriti orang bukan Islam di seluruh dunia. Jadi persoalan saya, mengapa orang bukan Islam di Malaysia tak boleh terima? Singapura sendiri salah satu negara dalam 160 tu, majoritinya bukan Islam. Saya difahamkan Singapura 80% bukan Islam lebih kurang. Dia terima falsafah Islam tadi. Mengapa kita tak boleh terima? Itu persoalan saya. Kalau bukan Islam kata tu kan, itu persoalan saya. Dan falsafah yang diterima ini adalah falsafah yang boleh diterima oleh semua agama. Contohnya, kebersihan alam sekitar. Saya tak fikir agama lain menentang. Yang lagi satu tentang budaya masyarakat itu sendiri mengambil berat antara satu sama lain. Saya tak fikir akan dapat tentangan. Dan juga kita lihat lagi antara yang diambil kira juga tentang pembasmian kemiskinan. Sekali tengok dalam SDP, Sustainable Development Plan, yang banyak mengambil kira pandangan daripada Foundation, Islamic Cities Foundation, perkara-perkara itu adalah satu perkara. Dia ada lebih kurang 121 key lah. Tapi kalau saya nak cerita hari ni 121, ingat sampai tengah malam tak ada. Jadi saya ingat saya ambil yang penting-penting saja. Jadi semua perkara-perkara ini telah pun diterima pakai. Cuma saya fikir satu yang mungkin orang tak faham, kesedaran itu perlu dimaklumkan ataupun diwar-war kepada bukan Islam. Sebab bila kita ni, dia cerita macam kayak dakwah lah, saya tahu ustaz dakwah kan. Kita selalu bercerita tentang cerita-cerita yang berat dulu. Sebab tu yang orang Islam takut. The Islamic City ada dalam konsep orang ngaji agama ni, ustaz ngaji agama ni, dia dalam falsafah tamadun Islam. Jangan saya fikir this tamadun ini bukanlah satu benda yang menyeksa orang bukan Islam. Sebab tamadun Islam ni bukan baru. Kalau kita tengok di zaman Abbasiyah, Umayyah, even di zaman Spain pun ramai orang bukan Islam duduk dalam kawasan Islam. Kalau kita baca tentang sejarah Eropah Barat, pada waktu Dark Age of Europe, pada waktu itu orang-orang Kristian cukup marah pada orang Yahudi. Kan? Orang Yahudi datang ke Spain. Waktu itu Spain ni sebuah negara yang dikontrol atau dikawal oleh Islam, dan orang Islam beri layanan yang lebih baik, yang baik. So bagi saya, is a concept of the tamadun, dan cuma kelemahan mungkinlah dari sudut media ataupun pemakluman ataupun war-war itu. Jadi kalau itu dapat direalisasikan, dapat ditingkatkan, saya fikir tak ada masyarakat yang akan tentang. Jadi saya rasa dia akan diterima dengan baik. Benda yang baik, Datuk Rak. Yes. Masih saya nak sentuh berkaitan dengan masyarakat majmuk. Saya tertarik. Tadi yang Datuk nyatakan adalah langkah, peranan dan apa yang pihak pentadbiran bandaraya akan buat. Seharusnya disambut baik oleh warga negeri. Jadi sedikit saranan Datuk kepada warga bandaraya dalam menyahut demi menjayakan apa yang telah direncanakan oleh pentadbiran Majlis Bandaraya. Kalau dilaksanakan oleh satu pihak dan satu pihak tidak sambut, saya kira tidak akan berjaya sepenuhnya. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit saranan supaya bila mana pelaksanaan ini berlaku sepenuhnya, ianya akan
sama-sama yang menguruh, mentadbir, melaksanakan, dan warga bandaraya juga menyahut apa yang telah disaran atau dilaksanakan. Silakan. Kalau saya boleh bagi satu analogi, rakyat bandaraya ni, mana lebih kurang 800,000 orang apa ni, merupakan pemegang saham kepada Majlis Bandar Ipoh. Ahli majlis ini adalah supama lembaga pengarah kepada Majlis Bandar Ipoh, dan juga pekerja-pekerja ini adalah eksekutif kepada Majlis Bandar Ipoh. Jadi kalau tuan-tuan nak jadikan syarikat ini maju, lembaga pengarah dia kena bekerjasama dengan pemegang saham, dan pemegang saham kena bekerjasama dengan eksekutif. Barulah kita boleh maju. Kalau kita asyik salah menyalah, bergaduh sesama sendiri, syarikat itu akan bankrupt. Jadi itu analogi saya. Jadi rakyat Ipoh sebagai pemegang saham ataupun pemegang taruh MBI, Majlis Bandar Ipoh ni, kalau dia mau melihat Bandar Ipoh ni maju, dia kena kerjasama. Bagi pandangan. Dan juga bagi saya suka orang kritik. Tapi kritik itu dengan cadangan. Kritik yang membina. Macam mana kita tengok bangsa Jepun. Mengapa Jepun ni dia cepat maju? Sebab Jepun ni bukan pasal kerajaan dia sangat. Pasal rakyat dia. Rakyat dia sendiri. Sikap masyarakat. Sikap dia. Rakyat dia boleh kalau nak nak bekerjasama tu, dia kadang-kadang tu dia malu nak dapat minta subsidi. Orang Jepun ni, dia malu nak minta subsidi. Dia cari sendiri untuk bantukan dia punya komuniti. So, yalah, kita belumlah sampai ke tahap orang Jepun kan. Tapi kalau kita boleh ambil sikit elemen mereka, saya rasa kita akan jadi lebih Tapi baik. ramai orang kita ngaji sana tu. Hanya Patutnya boleh bawa tu. boleh bawa budaya tu Ya. kan. Tapi bila balik Malaysia, dia balik Malaysia. Okey. Mungkin di akhirnya, Datuk. Yang Datuk sebut tadi berkaitan dengan sikap. Maknanya pengislahan perlu berlaku. Masyarakat, pemikiran yang ditakut lama perlu mengubahnya dengan satu niat tajdi dunia. Mengubah niatnya daripada yang lama itu, yang tidak baik itu kepada yang baik, demi merealisasikan kesyumulan Islam itu. Dan ini akan memberi satu gambaran yang baik kepada masyarakat bukan Islam. Sebagaimana yang kita nyatakan tadi bahawa Islam turun untuk menyantuni kesemua masyarakat, ras, dan memahamkan mereka apakah Islam yang sebenar. Dalam aspek di pentadbiran Datuk, gagasan Bandaraya Bestari Sejahtera itu akan diimplementasikan dengan menatijahkan sesuatu yang baik kepada kemajmukan masyarakat di Bandaraya Ipoh. Jadi Datuk, berbalik kepada penyediaan kajian yang mana pihak Bandaraya telah melantik Universiti Sultan Adlan Shah sebagai pihak yang mengkaji ataupun mungkin koordinat kepada research yang akan dilaksanakan nanti. Apakah harapan Datuk andainya cadangan kajian ini dapat direalisasikan atau dilaksanakan seperti mana yang Datuk maklum tadi, mungkin awal tahun depan lah, mungkin suku tahun yang pertama akan bermula. Jadi boleh Datuk berikan sedikit mungkin harapan lah di situ untuk realisasikan kajian ini. Saya sebenarnya mengharapkan kajian ini bukan saja boleh dilaksanakan di Bandar Ipoh. Mungkin sebahagian kajian itu mungkin tak, hasilnya nanti mungkin kurang sesuai di Bandar Ipoh, tapi boleh dilaksanakan ke PBT yang lain dalam negeri. Alhamdulillah. Saya Tapi model Ipoh. Saya ambil contoh. Mungkin Ipoh ini model bandaraya Islam, majoriti penduduknya bukan Islam. Okey, pasal kita kena sedar di Ipoh kita tak cakap Perak, 60% penduduk Ipoh yang daripada 800,000 ni bukan Islam. Lebih kurang lah 40% Muslim lah. Jadi maknanya mungkin di Ipoh ada model negara bandaraya Islam bagi penduduk majoriti bukan Islam.
Tapi ada juga perbandaran di Perak ni yang penduduknya majoriti orang Islam. Contoh yang paling saya boleh sebut sini macam perbandaran Kuala Kangsar. Ya. Perbandaran Kuala Kangsar mungkin kita boleh fikirkan model bandaraya Islam tadi dengan majoriti penduduk Islam. Lepas tu saya waktu dulu saya ada cakap ada satu skema lah, ada lebih kurang gini juga perbincangan dia panggil saya. Saya cakap beza antara Ipoh dengan Kota Baru. Kota Baru di Kelantan dengan Ipoh. Ipoh sebuah bandaraya yang lebih besar daripada Kota Baru. Saya cakap terang ni, kalau Ipoh hasilnya tahun 2019 kita ada dekat 229 juta. Kota Baru hasilnya 63 juta. We are bigger. Tapi penduduk tak ramai bezanya. Ipoh 800,000, Kota Baru 500,000. Ada orang Kelantan ni ramai ni. Tapi modelnya berbeza, saya cakap. Di Kelantan, Kota Baru, penduduk Islamnya seperti mana dilapor pada saya masa itu, 94.3%. Penduduk Islam di Majlis Perbandaran Kota Baru 94.3%. Ipoh kalau secara tepatnya 39.8%. Kat 40% lah kan. Jadi model tu tak sama, saya kata. Tapi why not? Saya ada satu buku tau, saya baca tentang Syed Hawa. Tapi saya baca buku bahasa Melayu pula, dia kata Jundullah. Apa maksudnya Ustaz? Askar ya. Jadi dia kata ada negara, dia bercakap tentang kenegaraan, ada negara Islam yang majoriti Islam, Muslim. Ada negara Islam yang majoriti bukan Muslim. Lepas tu di bawah tu ada pecah-pecah. So saya ambil falsafah yang sama dia. Ada bandara Islam yang majoriti orang Islam. Dan ada bandara Islam yang majoriti bukan Islam. Persoalan yang sini bagaimana nak dilaksanakan. Kerana walaupun dia bukan Islam, tetapi kalau elemen itu sesuai dengan kehidupan dia, saya rasa tak ada alasan untuk ditolak. Ya. Kan? Dan dia boleh menerimanya. Kan? Sebab macam kita fahami, Islam ini dia bukannya untuk orang Muslim je. Yeah. Dia untuk seluruh manusia. So kalau elemen ini boleh terima, saya rasa kita akan jadi sebuah bandara Islam dengan majoriti bukan Islam, tetapi ke arah bandaraya pintar yang menerapkan Sustainable Development Program tadi, SDB, yang seperti Nation. Yang itu hal tuju kami. Alhamdulillah. So the base pada itu, tapi sebab itu just penyataan, orang kata penyataan hasrat. Yeah. Tapi yang lebih penting tu saya minta Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan tadi mendalami di sekajian supaya dia boleh jadi dilaksanakan. Ada practicality-nya di mana. Tapi dia falsafahnya itu menjadikan Ipoh sebagai bandaraya maju, mempunyai elemen sejahtera, bestari, tetapi menuju ke arah sustainable development, maknanya pembangunan mapan, dan dalam masa sama boleh diterima oleh majoriti bukan Islam. Panjang tu. Sikit Datuk. Bila Datuk sebut gitu, memang satu yang menarik lah. Kan? Maknanya kita kembali kepada konsep Islam tu sendiri. Cuma saya terlintas dengan ziarah masjid tadi tu. Tapi sikit sebelum kita tutup, apakah punyai hasrat di pihak pentadbiran bila dinyatakan berkaitan dengan konsep landscaping ni dalam surah Al-Kahfi, apakah ada hasrat dalam merealisasikan seiring dengan keseluruhan sektor yang ada di Bandaraya Ipoh, mungkin pihak MBI punya hasrat untuk membantu terutamanya di masjid-masjid dari sudut landscaping. Mungkin sedikit Datuk. Sebelum kita, dan seterusnya mungkin Datuk boleh buat kesimpulan keseluruhan. Landscaping itu memang kita dah minta dah lah semua landscaping di MBI ni untuk bantukan masjid. Cuma saya nak bagi tahu kata dalam landscape ni, nak cakap tu tentang roh Islam tu macam mana diletakkan. Saya nak cerita dia. Kalau siapa pergi, kalau Ustaz nak pergi Alhambra Spain, ada. Belum. Okey. Kalau pergi kat anak ni, setiap bangunan dia ada fountain. Fountain ni apa? Pusat air tu.
setiap bangunan kerajaan ni, ya, ni dibina lebih kurang kat 1000 tahun dulu, Ustaz. Semua ada fountain. Jadi ini yang saya nak katakan ruh Islam tu, saya nak share lah, sebab nak ngambilkan. Saya pernah bertanya pada architecture, landscape architect, semua tim, mengapa waktu dulu kerajaan Islam dulu bila dia buat landscape mesti ada fountain. Dia ada dua alasan. Satu, dengan ada fountain dia boleh menyejukkan suhu. Okey. Tengok betapa cantiknya Islam punya landscape. Hari ini kita bercakap tentang peningkatan suhu, ya, climate change. Tapi Islam 1000 tahun dulu fikirkan suhu ni mesti kita kawal supaya dia sentiasa berada dalam keadaan rendah, supaya boleh membolehkan dunia ini stabil. Kalau suhu naik nanti kutub utara makin cair, 30% jaga bumi akan tenggelam. So that is satu logik dari sudut Islamik tadi tentang landscape berkaitan dengan tamadun Islam. The second thing is sebab syariah. Dia kata pada waktu itu orang Islam masa itu tak ada pipe air. Dia mesti sembahyang pada awal waktu. So dia kata once azan aja keluar, dia orang pergi kat fountain tu, ambil wudu, terus solat. That is the philosophy of the landscape Islam. Ada dua. Satu menurunkan suhu dunia, satu memudahkan orang ambil wudu untuk solat. Itu yang kita nak bangkitkan dalam landscape dalam masjid. Alhamdulillah. Saya kira satu yang saya pun bila Datuk bicara bab ni teruja, rasa kerdil dan rasa bersemangat nak terlibat dalam perancangan Bandar Islam. Jadi berkaitan dengan topik ini, para penonton dan pendengar sekalian, apa yang boleh disimpulkan ialah harapan gagasan dalam pihak bandaraya melaksanakan Bandaraya Bestari Sejahtera ini ianya seiring dengan saranan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan melalui kitabnya, yakni Al-Quran Al-Karim, dan inilah juga seruan-seruan ke arah kebaikan yang digarap dan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseluruhan aspek, dalam keseluruhan elemen, termasuk dalam menyantuni masyarakat yang berdiami dalam satu-satu tempat, bandar ataupun qaryah itu. Jadi saya menyeru warga Bandaraya Ipoh, kita sama-sama menyahut dan membantu pihak bandaraya untuk merealisasikan, menjayakan apa yang telah dirancangkan, bukan untuk orang lain tetapi adalah untuk kita bersama. Dan saya kira sokongan yang padu daripada bawah adalah amat penting untuk pihak pentadbir bandaraya menjayakan perencanaan secara luas dan syumul, dan perlu saling melengkapi di antara keduanya. Sebelum itu, saya juga menyeru pada sidang pendengar sekalian dan penonton untuk kita sama-sama like, share, tonton dan follow Facebook Masjid Sultan Idris Shah II, yakni Masjid Negeri Perak, dan juga Facebook Majlis Bandaraya Ipoh, dan kita juga follow radio Majlis Bandaraya Ipoh serta YouTube rasmi Masjid Sultan Idris Shah II untuk kita bukan sekadar menimba ilmu, tetapi kita melihat apa perencanaan yang dibawa oleh pihak Masjid Negeri, juga apakah gagasan yang ingin dibawa oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi Datuk, mungkin setakat ini sahaja. Mungkin kita akan bertemu pada siri yang lain pada masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.